Assalamualaikum dan selamat pagi. Berita pagi edisi 2 Ogos bersama saya Azamul Hussein. Saudara, satu gempa bumi dengan magnitud 6.3 skala Richter terjadi di Mindanao, Filipina pagi ini. Perkara itu disahkan Jabatan Meteorologi Malaysia. Kejadian kira-kira pukul 1.09 pagi itu direkodkan dengan kedalaman 494 km dengan jarak 27 km utara dari Cotabato City, Filipina. Walau bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Polis telah membuka kertas siasatan berhubung video tular memaparkan insiden seorang pengawal keselamatan warga Nepal dipukul dengan sebatang kayu di tempat letak kereta. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintendent Rajab Ahad Ismail berkata, siasatan mendapati kejadian itu berlaku di tempat letak kereta sebuah kondominium di Jalan Madrasah Wangsa Maju pada 7 Julai lepas. Dalam satu kenyataan, beliau memaklumkan sehingga kini tiada sebarang laporan polis diterima daripada mangsa berhubung insiden itu. Semalam, satu video berdurasi 44 saat tular di media sosial memaparkan insiden seorang lelaki menampar dan memukul seorang pengawal keselamatan yang dipercayai warga asing dengan sebatang kayu. Arahan pemakaian pelitup separuh muka yang berkuat kuasa semalam perlu dipatuhi oleh seluruh rakyat bagi memastikan COVID-19 dapat dihentikan sepenuhnya. Namun, adakah pematuhan tersebut dipandang serius atau sekadar mencurahkan air ke daun keladi? Ikuti tinjauan wartawan Muhammad Amir Mamaruzi melihat pematuhan itu di Melaka. Alah bisa, Tegal biasa. Tinjauan sekitar Bandar Melaka mendapati rata-rata orang ramai juga pelancong mematuhi arahan tersebut. Etika kebersihan diri juga penjarakan fizikal turut diamalkan. Baguslah sebab kita keluar kan, kadang kita tak tahu orang tu bergejala ke apa. Kadang macam saya sebelum ni keluar, kadang orang main bersin je kat belakang. So kita nak marah kan, dia orang tak boleh terima kan. So saya rasa okeylah, baguslah kebaikan untuk kita sebab kita tak tahu COVID ni bila berakhir kan. Sebab dia efek dekat semua, bukannya dekat orang tertentu je. Ya, sebab boleh menjauhkan itu COVID-19 lah. Wear more face mask so can since now everyone is need to mematuhi itu SOP, so kita just ikutlah, follow lah saranan kerajaan. Kita semua pakai face mask supaya tidak terjangkit lah. Semua saya berharap semua boleh jaga diri masing-masing lah. Actually traveling and we're in Malaysia since March 16. Yeah, definitely. I think also what I would say is keeping social distancing is very important in this matter, especially maybe with the second wave coming in. So yeah, wearing masks, social distancing, and keep going the good work because Malaysia is on the 4th rank of the good country who took care of it. So yeah, it's a good thing. Malah, pemain industri pelancongan turut bertanggungjawab menasihati pengunjung mematuhi SOP. Kebanyakan semua pakai mask. Ada orang bawa kanak-kanak jalan-jalan. Kalau dia tak pakai mask, kita pun bagi teguran lah, bagi nasihat. Kalau boleh, nak pergi mana-mana pakai mask lah. Kamu jaga keselamatan. Penyakit ni pun datang merebak di sisi kita pun tidak tahu lah begini. Dulu kita berniaga, bebas, tak pakai mask. Sekarang dah kena pakai mask. Customer masuk, nak kena scan, nak kena suri nama, sanitizer lagi. Itu rasa lain lah. Kadang kalau customer datang akan tegur lah, kena pakai mask. Kalau tak, kita yang susah nanti. Denda, dengar cerita denda 1,000 rasanya. Pastikan arahan kerajaan mewajibkan pemakaian tersebut dipatuhi agar kita dapat sama-sama memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Jangan sampai anda didenda kerana tidak memakai pelitup separuh muka. Laporan Muhammad Amir Mamaruzi melaporkan untuk Berita RTM. Malaysia melalui Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM mendapat kepercayaan beberapa agensi wakaf luar negara untuk melaksanakan ibadah korban bagi pihak mereka. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MAPIM, Dr. Ahmad Sani Arabi Al-Kahiri, pada tahun ini sebanyak 116 ekor lembu dikorbankan. 92 daripadanya disumbangkan oleh kerajaan Turki.
Alhamdulillah, MAPI Malaysia kita dipilih secara berterusan. Ini masuk tahun yang ke-7 oleh agensi wakaf kerajaan Turki ataupun nama penuhnya Turki Diyanet Vakfi. Jadi ini adalah sebuah agensi yang besar di Turki. Kita bukan sahaja kolaborasi untuk korban. Saya kira tahun hadapan jumlah penerimaan lembu korban daripada pihak agensi luar akan bertambah kerana kita juga dirisik oleh sebuah agensi lagi daripada London, Al Khair Foundation. Dr. Ahmad Sani ditemui media pada majlis korban Masjid Al-Hasanah Bandar Baru-Bangi. Daging korban diagihkan kepada penerima terpilih termasuk anak yatim, warga emas, fakir miskin, golongan OKU dan pelarian. Ya, tentu ini bagus untuk memperbaiki relationship, memperbaiki hubungan bersama negara-negara kedua. Kurban adalah cara yang terbaik untuk menjaga persahabatan antara budaya, antara bangsa, dan kita berterima kasih. Sementara itu, 13 ekor lembu dikorbankan di Masjid Nurul Huda, Kampung Kenangan Puchong, Selangor. Kira-kira 120 keluarga miskin dalam Qaryah menerima agihan daging 1 kilogram untuk satu keluarga. 10 ekor disembelih di masjid, manakala 3 ekor lagi disembelih di kandang sebelum dihantar kepada penerima. Menurut Presiden Pertubuhan Kebajikan Etnosains Perubatan Alam Melayu, Profesor Dr. Supian Hussein, beliau bersyukur ibadah itu dapat dilakukan ketika PKPP. Kita dapati bahawa ramai daripada ahli-ahli qaryah setiap tempat termasuklah di Puchong ini yang telah pun mengambil bahagian, ya, dan ramai yang turun untuk membantu menguruskan lembu, menguruskan daging korban, dan kita percaya walaupun dalam keadaan terhad, semangat dan juga pengorbanan, ya, ahli-ahli qaryah dan juga penduduk setempat ini masih tinggi, dan sekiranya tidak ada PKP mungkin lebih banyak lagi lembu dapat dikorbankan. Petugas ibadah korban turut mematuhi semua SOP yang telah ditetapkan. Petugas-petugas mengikut norma arahan PKPP ini, kita mengikut arahan seperti mana yang diarahkan oleh pihak Jabatan Agama Islam, iaitu menghadkan petugas-petugas sebanyak 40 orang, tidak termasuk pegawai dan ahli jawatankuasa masjid. Seramai 45 orang anak-anak Mahat Tafiz Tanjung Bungah dan 50 orang asnaf di kawasan Bukit Bendera diraih dalam majlis makan malam sempena Hari Raya Korban. Ketua Pegawai Eksekutif CEO Yayasan Metamorfosis, Razalif Mumazzin berkata, selain dijamu pelbagai makanan dan minuman, bantuan keperluan asas seperti beras turut diagihkan. First kali event kita yang kita anjurkan buat pertama kali lagi, sebab sebelum ni kita akan anjur majlis rumah terbuka, tapi SOP dan sebagainya kita pasal COVID dan sebagainya, so kita buat di majlis Hari Raya Aidiladha lah. So sambutan yang luar biasa, dan insya-Allah kita akan mengadakan program ini sebagai tradisi tahunan. Bukan sahaja Aidiladha, malah sambutan Deepawali, sambutan Gosing Pak Cai dan sebagainya lah, insya-Allah. Gelandangan di sekitar Georgetown turut disantuni dengan agihan bungkusan makanan, pelitup separuh muka dan cecair pembasmi kuman. Pemakaian pelitup separuh muka boleh mengurangkan 60% risiko jangkitan COVID-19 berbanding mereka yang tidak memakainya. Mulai 1 Ogos 2020, orang ramai diwajibkan untuk memakai pelitup separuh muka, terutamanya di kawasan seperti pengangkutan awam, lokasi sesak dan juga tumpuan awam. Dan orang ramai boleh didenda RM1,000 di bawah Akta 342, iaitu Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 jika gagal mematuhi peraturan ini. Langkah pemakaian pelitup separuh muka 3 lapis. Yang pertama, pastikan bahagian berwarna berada di luar, bahagian putih berada di dalam dan kepingan logam itu diletakkan di atas hidung. Yang kedua, pegang tali gelung, letakkan di
telinga masing-masing. Yang ketiga, pastikan hidung dan juga mulut ditutup sepenuhnya. Dan yang terakhir, gunakan kedua-dua tangan untuk membentuk kepingan logam mengikut bentuk hidung masing-masing. Jadi jom kita putuskan rantaian COVID-19. Bertemu kembali. Seorang wanita berusia 50 tahun ditemui dalam keadaan keletihan, dipercayai terjatuh di laluan mendaki di kawasan hutan berdekatan Taman Pearl Bukit Mertajam pagi semalam. Menurut Pegawai Operasi Bomba Negeri, Nasif Arif Abdullah, pihaknya menerima panggilan kecemasan sekitar jam 12.03 tengah hari sebelum bergegas ke lokasi. Ketika tiba di lokasi, mangsa ditemui dalam keadaan terduduk dan keletihan di laluan mendaki berkenaan. Hasil siasatan, mangsa dipercayai melakukan aktiviti sukan dan mendaki awal pagi semalam bersama rakan-rakannya. Mangsa bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan dan diberi rawatan awal sebelum dibawa turun dan dihantar ke Hospital Bukit Mertajam untuk rawatan susulan. Lokasi dekat dengan jalan raya utama di negara jiran menjadikan penyeludup nekat membina laluan tikus di celah-celah kawat berduri. Manakala tembok yang memisahkan sempadan negara mampu dipanjat dengan tangga atau bantuan kenderaan pacuan 4 roda. 30 minit diperlukan untuk menyeludup barang atau bagi parti untuk menyeberang sempadan negara. Laporan wartawan Ikwan Samsudin. Lokasi pagar duri di sempadan Malaysia-Thailand sepanjang 117 km yang boleh dikategorikan sebagai uzur sentiasa menjadi sasaran aktiviti haram rentas sempadan untuk dijadikan laluan tikus. Ia bukan hanya dipotong, malah dirosakkan bagi membolehkan ia dilalui parti serta motosikal dengan muatan barangan terutama daun ketum. Saya kini berada di salah satu lorong tikus yang telah pun dikenal pasti sebagai tempat paling aktif dilakukan penyeludupan. Pagar ni memang kita kenal sebagai kawasan yang aktif dan di-repair oleh pihak MKN. Okay. Tapi oleh kerana dia nak sindiket dia masih nak keras juga nak masuk dengan barang-barang dia, sama ada masuk dari talent, mesti talent. Jadi dia gunakan lorong ni pasal lorong ni strategik dekat dengan jalan raya. Jadi memudahkan dia untuk nak masuk sama anak-anak di sebelah talent. Jadi sini lorong yang kerap digunakan adalah untuk menuju daun ketum lah. Dan tak mustahil juga digunakan untuk parti. Kalau kita anggota kita macam tak cek baik-baik, maknanya kita tak perasan diri. Dengan bantuan rakan atau meletakkan kayu, kawat duri mudah dibolusi. Okey, ini laluan dia, kita angkat je. Mereka dah buat siap-siap macam ni. Jadi setiap kali pasang balik, buat lagi macam ni. Mudah je nak lalu sebenarnya sebab dah potong siap-siap dari kawasan masuk dari Thailand dan kemudian masuk ke, kita pun sudah berada di Cuping Perlis. Kawasan bertembok dalam lingkungan zon bebas cukai Bukit Kayu Hitam yang terletak 500 meter dari Kompleks Immigration, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS turut menjadi sasaran. Tembok setinggi 7 kaki yang dibina mudah dipanjat dan ditebuk bagi tujuan penyeludupan. Ini adalah tembok binaan sepanjang 7 km dan kawasan ini biasanya digunakan oleh penyeludup untuk melempar barang daripada sebelah ke kawasan ini dan untuk dibawa ke tempat lain. Saya akan cuba panjat kenderaan 4 roda untuk melihat keadaan di sebelah sana. Dikelilingi ladang kelapa sawit seluas 700 hektar, ia dijadikan lokasi penyembunyian parti dan barangan yang masuk tanpa dokumen sah. Tonto dan orang tengah akan datang mengambil barang atau parti pada waktu malam dan awal pagi bagi mengelakkan aktiviti mereka dari dikesan. Jadi kawasan ini merupakan kawasan bagi kita lah kawasan berisiko tinggi sebelum PKP. Okey. Dan selepas PKP peluang tu masih ada tetapi peluang tu dah makin dikecilkan kerana kawalan daripada border betul-betul border Malaysia Thailand dah diketatkan oleh pihak Thailand dan juga oleh pihak Malaysia. Tembok ini setinggi lebih ke 6 hingga 7 kaki. Kita mengarahkan operator zon bebas sendiri untuk membangunkan ini dengan bantuan pihak mereka untuk mengawal aktiviti penyeludupan khasnya untuk custom lah. Di samping itu juga mengawal kemasukan pendatang tanpa izin.
Sejak agensi kawalan sempadan yang menggabungkan 19 agensi ditubuhkan, pemantauan telah dilakukan secara lebih menyeluruh menerusi op benteng, mencakupi lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi lorong tikus penyeludup meloloskan diri. Mungkin sudah tiba masanya, fasiliti lebih menjamin perlu didirikan bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terus terjamin. Ikhwan Samsudin, Berita RTM. 9 kes baru COVID-19 dilaporkan menjadikan jumlah kes positif setakat pukul 12.30 hari semalam 8,985 kes. Manakala 3 kes pulih dan tiada kematian dicatatkan. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan 9 kes baru melibatkan 7 kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara, 5 warga negara dan 2 bukan warga negara. 2 kes penularan dalam negara pula melibatkan 1 kes kalangan warga negara di Kedah daripada kluster PUIC Vaganga, manakala satu lagi bukan warga negara di Selangor melibatkan kluster Bukit Tiram. Sehingga kini hanya 2 kes positif sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan 1 kes perlukan bantuan pernafasan. Dalam pada itu, kes pertama di luar Johor bagi kluster Bukit Tiram dikesan. Datuk Dr. Nur Hisham memaklumkan kes positif tersebut iaitu kes ke-8,977 merupakan kontak rapat kepada kes positif ke-8,893 dari negeri Johor. Dia didapati menginap di rumah kes ke-8,977 pada 16 Julai hingga 19 Julai lalu di Selangor. Dia dikesan positif untuk ujian kali kedua dan kini dirawat di Hospital Sungai Buloh. Dan berikut status terkini COVID-19 dalam negara. Diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri. Kerajaan telah membuat keputusan mulai 1 Ogos pemakaian pelitup muka di dalam pengangkutan awam dan tempat-tempat awam yang bersesak-sesak adalah diwajibkan. Mereka yang didapati ingkar peraturan tersebut akan dikenakan tindakan tegas seperti kompaun dan dihadapkan ke mahkamah. Orang ramai boleh menggunakan pelitup muka yang dijahit sendiri mengikut spesifikasi yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa 2 perkara yang mampu untuk mengurangkan jangkitan adalah memakai pelitup muka atau melakukan penjarakan sosial. Kita masih belum menang. Terus patuhi SOP yang ditetapkan bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Beralih ke perkembangan luar negara. Syarikat induk Cina pemilik aplikasi popular TikTok, ByteDance mahu menjual operasinya di Amerika Syarikat sebagai langkah mengelakkan pengharaman aplikasi itu oleh Presiden Donald Trump. Selepas berminggu-minggu desas-desus berhubung perkara itu, akhirnya Trump mengumumkan Washington bersedia untuk mengharamkan TikTok beroperasi di Amerika, berkemungkinan dengan perintah eksekutif. Terdahulu, media melaporkan Trump mungkin mengarahkan TikTok dilupuskan daripada ByteDance. Sebaliknya, beliau bertindak mengharamkannya. Namun, menurut akhbar New York Times, memetik sumber yang tidak disebutkan namanya, mengatakan bahawa ByteDance sendiri yang mahu ia dilaksana. Pelupusan itu tidak menjejaskan operasi TikTok di luar Amerika. Aplikasi yang terkemuka dalam kalangan remaja itu memiliki sekitar 1 bilion pengguna di seluruh negara. Dalam pada itu, wujud laporan mengatakan Microsoft berminat untuk membeli TikTok. India juga sebelum ini telah mengharamkan penggunaannya. Ekoran Keselamatan dan Privasi Negara sementara negara lain juga berkemungkinan mengenakan tindakan yang sama.
Ya, juruterbang British Airways akhirnya memilih untuk menerima perjanjian pemotongan gaji sebanyak 20% dengan penurunan sebanyak 270 pekerjaan sekiranya mahu terus berkhidmat. Perkara itu disahkan Persatuan Juruterbang Syarikat Penerbangan British BALPA. Dalam satu kenyataan, Kesatuan Penerbangan itu memberitahu tawaran yang diumum Jumaat lalu itu terpaksa diusul susulan British Airways berdepan impak ekonomi terburuk akibat COVID-19. Ia menyaksikan 12,000 pekerja terpaksa ditamatkan perkhidmatan, membabitkan lebih 1,200 juruterbang. Untuk permulaan, pemotongan gaji 20% dilaksana dengan disusuli dengan pengurangan 8% setiap 2 tahun sehingga tiada lagi pemotongan dibuat. Langkah itu bagi mengelak terjadinya pelaksanaan skim pecat dan pengambilan semula pekerja di mana pekerja sedia ada akan ditawarkan kontrak baru dengan syarat yang berbeza. Setiausaha Agung BALPA, Brian Stratton berkata, ahlinya terpaksa mengambil keputusan drastik itu berikutan situasi semasa namun kegagalan mereka memujuk syarikat itu daripada menghentikan pekerja cukup mengecewakan. British Airways menggaji 4,300 juruterbang. Tawaran itu dipersetujui 87% juruterbang syarikat penerbangan itu. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran pandemik COVID-19 dijangka berlanjutan lebih lama. Ia susulan jawatankuasa kecemasannya bertemu bagi membuat penilaian 6 bulan krisis selepas memasang penggera amaran terbesar di peringkat global. Dalam satu kenyataan, WHO berkata jawatankuasa itu menekankan mengenai tempoh penularan yang lebih panjang. Selain memberi amaran, keletihan tindak balas memberi kesan kepada sosioekonomi kepada banyak negara. Panel itu berhimpun untuk kali keempat pada Jumaat lalu membincangkan berkenaan krisis coronavirus setengah tahun setelah pengisytiharan pada 30 Januari lalu berhubung kecemasan kesihatan awam yang menjadi perhatian antarabangsa PHEIC. Ia adalah tahap amaran paling tinggi dikeluarkan WHO. COVID-19 telah mengorbankan sekurang-kurangnya 680,000 mangsa dan menjangkiti 17.6 juta orang sejak mula menular di China pada Disember lalu. Lebih mengejutkan, panel yang terdiri daripada 18 ahli dan 12 penasihat mengakui pandemik ini masih lagi pada tahap PHEIC. Pertubuhan itu bagaimanapun dikecam berikutan tempoh masa diambil sebelum mengisytiharkan kecemasan antarabangsa. Amerika yang menuduh organisasi itu terlalu rapat dengan China secara rasminya keluar daripada WHO pada Julai. Inilah Continuous. Inilah Continuous. Inilah Continuous. Inilah Continuous. Inilah Continuous. Inilah Continuous. Berjalan lancar tanpa insiden yang boleh mengganggu ketenteraman awam. Continuous. Bergerak seiring masa. Continuous. Melangkaui generasi. Berganti teknologi. Continuous. Dari konti radio, kini ke paparan visual. Continuous. Toleikaci Ilung, Samuga Wudagan Galilung. Continuous. Bringing you the latest local news and foreign stories. Continuous. 预计我国以前的透过各种语言和方言。Continuous. 26 mani neramum, gede nilamal. Continuous. Penyalur maklumat utama Malaysia. Inilah Continuous, berita radio anda. Inilah Continuous, berita radio anda. Continuous. Saudara, kita ke perkembangan sukan. Kelemahan dalam jenis dan terma kontrak yang ditawarkan kepada jurulatih menyukarkan Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia PJBM mendapatkan keadilan kepada jurulatih yang berdepan masalah pembayaran gaji dan juga pampasan. Presiden PJBM, B. Satanathan berkata, persatuan itu menghadapi kesukaran untuk memperjuangkan hak ahlinya jika kontrak yang ditandatangani bersama pasukan tidak memperincikan terma dengan jelas, di mana terdapat 3 jenis kontrak yang digunakan di Malaysia. Pertamanya, seseorang jurulatih itu diberikan surat tawaran yang hanya sehalaman untuk membimbing pasukan.
tapi tidak mempunyai butiran yang jelas sekaligus tidak boleh dianggap sebagai kontrak. Ia berlaku apabila seseorang jurulatih itu terutamanya baharu atau muda mempunyai pekerjaan lain dan mengambil cuti tanpa gaji atau tanpa rekod untuk mencuba nasib dalam bidang kejurulatihan. Keduanya ada persatuan yang meletakkan syarat setelah berakhirnya pertandingan, maka kontrak dibatalkan. Jadi apabila sesuatu pertandingan dibatalkan, maka kontrak itu terbatal. Ketiga adalah kontrak yang paling wajar di mana pasukan dan jurulatih tanda tangan untuk sesuatu tempoh. Sementara itu, beliau yang juga ketua jurulatih pasukan Liga Super Selangor turut menggesa jurulatih yang masih belum menerima gaji atau pempasan yang sewajarnya daripada pasukan masing-masing supaya tampil melaporkan perkara itu kepada PJBM. Satyanathan berkata PJBM tidak dapat membantu mana-mana jurulatih yang teraniaya jika mereka sendiri tidak melaporkan isu itu kerana bimbang akan hilang pekerjaan. Sementara itu, 5 pemain Kuching FA yang disahkan positif COVID-19 kini menjalani proses kuarantin di Kompleks Belia Sukan Sarawak sejak Khamis lalu. Kesemua pemain itu melakukan ujian swab pertama berserta ujian darah pada 25 Julai lalu. 5 pemain itu terdiri daripada 2 orang pemain tempatan dan 3 orang pemain import, iaitu Paul Sambang, Hafiz Saperi, Diego Bagiotes, Yuta Suzuki dan Yuki Tanigawa. Hafiz Saperi yang sempat dihubungi RTM memaklumkan mereka berlima telah menjalani ujian darah sekali lagi pagi semalam dan keputusan akan diberitahu dalam masa terdekat. Sebelum ini, seorang pemain Kuching FA yang juga merupakan kaki tangan Hospital Sentosa disahkan positif COVID-19. Sebagai rekod, Kuching FA pernah muncul naib juara dalam saingan Liga M3 pada 2018 dan kini beraksi dalam Liga Premier 2020. Perlumbaan Formula 1. Pemandu Red Bull Max Verstappen berjaya merekodkan masa terpantas pada sesi latihan bebas Grand Prix GP British di Lita Silverstone. Verstappen merekodkan masa 1 minit 27.422 saat mengenepikan cabaran pendahulu kejuaraan Lewis Hamilton dengan kelebihan 0.474 saat. Bermula dalam keadaan cuaca panas, saingan keempat musim ini yang tertangguh gara-gara pandemik COVID-19, pemandu Racing Point Lance Stroll menduduki tempat ketiga terpantas mengatasi pelumba Red Bull Alexander Albon. Charles Leclerc yang mewakili Ferrari pula kelima menewaskan rakan sepasukan Hamilton, Valtteri Bottas. Pasukan lain yang bergelut adalah McLaren dengan pemandunya Carlos Sainz dan Lando Norris yang gagal berada dalam kelompok 10 pelumba terpantas. Manakala buat pasukan Alfa Romeo, kedua-dua pemandunya Kimi Räikkönen dan Antonio Giovinazzi gagal beraksi dengan baik apabila kedua-dua jentera mereka mengalami masalah. Berita pagi berakhir di sini. Kekal setia bersama semua buletin kami di saluran berita RTM. Maklumat sahih, jenama dipercayai. Terus amalkan SOP mencegah COVID-19. Dengan itu, saya Azamuddin Hussein. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.